Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan memimpin kita untuk datang beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Dan marilah kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah dan kita memulainya dengan saat teduh. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, marilah kita bangkit berdiri. Kita memulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Beritahu Yesus adalah sebuah pujian yang akan menghantarkan kita untuk berdoa. Dan di dalam doa kita benar-benar berserah penuh kepada Tuhan yang mengetahui dan mengerti setiap keluh kesah kita, kesusahan kita, pergumulan kita. Bahkan Tuhan Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus mengetahui segala sesuatu yang belum kita ucapkan di dalam doa. Oleh karena itu kita bersyukur kita memiliki Tuhan Allah yang Maha Tahu, Maha Kuasa. Dia siap mendengar setiap doa-doa kita. Dan untuk mempersiapkan kita berdoa, marilah kita memuji Tuhan dari KPPK nomor 147. Beri tahu Yesus.
duduk. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa dan doa syafaat. Masing-masing kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Bila ada dosa dan kesalahan dalam kehidupan kita, mari dengan jujur mengaku dan mohon pengampunan Tuhan, agar kita layak beribadah dan mendapatkan berkat dari ibadah di pagi hari ini. Dengarkanlah pengakuan dosa dari umat-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Engkau tahu dosa-dosa kami, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan sikap hidup yang menduka ciptakan Roh Kudus, dan juga mengecewakan sesama kami. Berbelas kasihanlah kepada kami, mengampuni kami, dan layakkan kami di hadapan-Mu. Layakkan kami untuk beribadah, mendapatkan berkat dari firman Tuhan hari ini. Terima kasih pengampunan dosa yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih jaminan hidup kekal dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih pemeliharaan-Mu yang ajaib dari hari ke hari dalam kehidupan sidang jemaat-Mu, dalam keluarga, rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, kepada para pelajar, siswa dan mahasiswa. Dalam kondisi pandemi COVID-19, Tuhan menyertai kami nyata dan sempurna. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit, ataupun dalam ruangan ini, mohon jamahan kuasa Tuhan. Kami teringat untuk adik Rain yang akan menjalani operasi kista di dagunya. Pada saat yang tepat, beri bijaksana hikmat bagi dokter, mengoperasi dengan sukses supaya Rain boleh sembuh oleh karena kuasa dan mujizat kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Yohanes Kodiat, Papa daripada Martin Chandra di Bandung yang dalam keadaan sakit kanker. Tuhan jamah sembuhkan dengan kuasa Tuhan yang ajaib. Kami berdoa juga untuk Michael Christian Hartanto. Kami berdoa untuk Denny ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Kang Sihua. Kami berdoa untuk ya Tuhan untuk Novika. Kami berdoa untuk ya Tuhan untuk Ana, untuk Stella. Pasca COVID ya Tuhan, biar Engkau terus pulihkan kesehatan mereka dengan kuasa Tuhan yang sempurna. Kami berdoa untuk Ibu Lim Iska Haryanti, yang Kau julurkan tangan-Mu yang penuh kuasa, jamah tangannya yang lemah, dan kelemahan tubuhnya angkat, pulihkan, dan segarkan kembali oleh karena kuasa Tuhan. Ya Tuhan Bapa di surga, kami berdoa dan menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk persekutuan 2 hari Rabu, biar jemaat boleh mengikutinya dan berdoa bersama-sama. Urapeka pakai semu Mary menyampaikan firman Tuhan menjadi berkat bagi jemaat ya Tuhan. Kami pun berdoa untuk webinar okultisme yang akan diadakan seri kedua pada hari Jumat ini, tanggal 26 Maret 2021 pada pukul 19 malam. Terima kasih Tuhan telah menyertai webinar pada yang pertama tanggal 19 yang hari Jumat yang lalu. Berkati ya Tuhan, berkati sarana prasarana digunakan, baik itu sound system, kamera, multimedia, YouTube dan juga Zoom dan internet supaya berjalan lancar. Dan hamba sendiri akan menyampaikan firman Tuhan, urapi pakai dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang yang mengikuti dan mendengarnya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara Indonesia. Mari Tuhan tolong memberkati ya Tuhan pemerintah kami, beri hikmat akal budi bijaksana bagi pemerintah menjalankan tugas dengan jujur dan takut akan Tuhan, khususnya dalam pemulihan ekonomi, dalam menangani COVID-19, supaya vaksin berjalan dengan lancar, dan bila meningkatkan imunitas masyarakat, dan bila Engkau menghentikan virus ini pada saatnya dan kuasa-Mu yang ajaib, supaya aktivitas ekonomi berjalan dengan lancar, pelayanan berjalan lancar, dan ya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan di balik semuanya itu. Bila COVID ini menyadarkan betapa rapuhnya hidup manusia, kami harus bersandar penuhnya kepada Tuhan yang mempunyai kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Irwan Hidayat pada hari ini. Engkau pakai dan urapi hamba-Mu, memberkati persiapannya, sehingga boleh menjadi berkat bagi kami yang hadir dalam ruangan ini, maupun di jemaat di rumah masing-masing. Pemberitaan paduan suara secara virtual yang disampaikan oleh mahasiswa-mahasiswi STT Amanat Agung, Tuhan memberkati agar boleh menjadi berkat bagi kami semua. Berkati Cynthia yang memimpin, Webster main musik, dan semua kami yang hadir, para petugas Engkau urapi pakai dan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, permuliakan dan tinggikan nama-Mu, dan setiap kami mempunyai persekutuan dan perjumpaan yang indah dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur bersama saudara kami yang berulang tahun ya Tuhan. Pada bulan ini memberkati ya Tuhan, baik itu Ade Nata Wijaya di Amerika, Martin Chandra, baik itu Marlina Arif, dan Arif Marsita Gunawan, Ong and Lin, demikian juga Yeni Tan, berkati Felix Mulyadi, berkati Sun Mei. Tuhan yang mengaruniakan usia,
Kiranya Tuhan sendiri memberkati saudara-saudara kami dalam menjalani masa depan mereka, memberkati ya Tuhan keluarga rumah tangga, berkati mereka yang masih studi, berkati mereka yang bekerja, dan Tuhan juga teguhkan iman percaya mereka, makin hari makin mengasihi mencintai Tuhan yang memelihara kehidupan mereka. Tuhan, kami pun bersyukur dalam ibadah ini kami akan memberikan persembahan kepada Tuhan, baik yang disampaikan secara langsung melalui amplop pun melalui transfer ke rekening gereja. Memberkati jemaatmu yang dengan sukacita memberi kepada Tuhan, memberkati usaha dan pekerjaan, memberkati keluarga rumah tangga, memberikan kesehatan, dan ajar kami bukan sekadar memberi uang kepada kami, tapi seluruh kehidupan kami kami persembahkan kepada Tuhan yang sudah menebus dan menyelamatkan kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Ya, kami berdoa juga ya Tuhan, menyerahkan tangan Tuhan untuk HUT gereja kami tanggal 4 April yang akan datang. Biar jemaatmu juga boleh berpartisipasi, memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan untuk mendukung HUT gereja ini. Terpujilah namamu ya Tuhan, ini doa syafaat kami yang kami panjatkan dengan ucapan syukur kepada Bapa di surga. Dalam nama yang maha kuasa, nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan segala tempat, kembali bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berikan salam damai satu yang lain, termasuk jemaat di rumah masing-masing. Selamat beribadah, selamat Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Pembacaan ayat litani kita pada hari ini diambil dari Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Demikian firman Tuhan untuk ayat litani kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kehidupan kita tentu penuh dengan banyak sekali tantangan dan pergumulan. Dan terkadang kita juga bertanya-tanya mengapa Tuhan seolah-olah tidak menyertai kita. Pemberitaan firman Tuhan yang sebentar lagi kita dengar dengan tema Tuhan tahu kesusahanmu akan mengajak kita untuk merenungkan bagian ini. Dan mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada kebaktian umum pertama akan dibawakan oleh Pendeta Irwan Hidayat dan pada kebaktian umum kedua akan dibawakan oleh Pendeta Luther Tan. Kita memuji Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
setia dan percaya. Dan percaya. Pada hambanya dipersilakan. 亲爱的弟兄姐妹，感谢主，我们今天还能够一起来在线上来崇拜。我们求主帮助我们，让我们能够听见主要对我们说话。我们一起来祷告。亲爱的主耶稣，我们感谢主，因为你常顾念我们，你要引导我们，你要赐福给我们，你要我们每一位在你面前能够听见主你对我们说话，让我们能够明白主的心意，让我们能够胜过一切在世上的一切的试探。我们感谢主，我们完完全全的交托在主你大能的手中，奉靠主耶稣的圣名祷告，阿们。我们一起要读的经文是在启示录第2章。启示录第2章，我们从第8节读到第11节。第8节，你要写信给士门拿教会的使者说，那首先的末后的死过又活的说，我知道你的患难，你的贫穷，你却是富足的，也知道那自称是犹太人所说的违反话，其实他们不是犹太人，乃是撒旦议会的人。你将受的苦，你不用怕。魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被死炼，你们必受患难时日。你务要至死忠心，我就赐给你那生命的光冕。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。得胜的必不受第二次死的害。我们读经就到这里为止。今天我们要思想的题目是在第9节。我知道你的患难。主耶稣知道我们的痛苦。一个黑人灵歌这样说，没有人知道我的痛苦，没有人知道我的痛苦。Nobody knows my trouble I've seen。 亲爱的弟兄姐妹，这7年一件事情发生在美国，就是一个黑人被逼迫，因为他用了假的钞票，他被警察抓了，就在那逼迫他，压着他的颈项，以至于他死了。后来很多的黑人在那里发生一个很大的示威游行。亲爱的弟兄姐妹，他那边有写，黑人的命也是命，黑人的命也是命。他们过去曾经在痛苦的时候说，没有人知道我的痛苦。但是今天我们要听见主耶稣这样说，我知道你的患难。今天给我们看见有3方面很重要的事情。主耶稣知道我们的患难，主耶稣知道当时候的教会，在第启示录里面，我们也看见有7间教会，主耶稣说要写信给他们。每封书信给我们看见有3方面。第一方面就是主耶稣向教会表白他自己，让教会真正是清楚知道他们所相信的到底是谁。第二样，对每一间教会最后一句话说，拿得胜的，主耶稣要我们凭信心得胜一切。特别今天我们所思想的主题就叫我们要得胜苦难。第3方面，主耶稣知道我们的痛苦，主耶稣知道当时候的教会的情况。最重要的，对哪些的教会，
也是对每位主耶稣的信徒，主耶稣要对我们说一个非常重要的话：哪有耳可听的，就应当听。我们有一个顺服的心，就能够得胜苦难，就能够有真正的幸福。今天我们要一样的来思想。第一样，主耶稣向他的教会表白他自己。但在最苦难的时候，当我们知道上帝要降临在我们当中的时候，我们要认识我们的主到底是谁。使徒保罗曾经在这样的情况当中，他逼迫教会，那个时候他还没有悔改。当主耶稣向他显现的时候，他对主说：主啊，你到底是谁？最后我们看见他在年老的时候，他已经相信主耶稣。他在非常痛苦的时候，他对提摩太，他的属灵的儿子这样说：我知道我所信的是谁。这非常重要。在这里我们看见主耶稣向斯美拿教会怎么样表白他自己呢？有两样。第一样，他说：我是拿首先的幕后的。主耶稣是一个有始有终的主，我们的主耶稣是创始成终之主。我们的主耶稣他有一切最美好的开始是主耶稣。以后在一切的事情上，我们知道在现在的末日，我们的主耶稣也不断的来带领我们，与我们同在。在苦难当中，我们要相信主耶稣与我们同在。另一方面，在这里告诉我们，我们的主耶稣是死而复活的主，他为我们死了，他也为我们复活，这是非常重要的真理。给我们看见主耶稣的十字架就是一切战胜苦难最重要的秘诀。当有人在非常痛苦的时候，当有人面对死亡的时候，一个牧师最重要的要给他们不要忘记主耶稣的十字架。所以有一首诗歌非常重要，这是非常短的诗歌：十字架，十字架，荣是我的荣耀。十字架，十字架，荣是我的荣耀。我终追独须情节，唯靠耶稣宝血。当我们看见，当我们明白，当我们了解主耶稣的十字架的时候，我们就能够战胜苦难，我们就能够在非常痛苦的时候，我们不至于埋怨，我们不至于灰心。所以我们看见有第二样事情，我们要凭着信心，有一个制胜的信心，必胜的信心。主耶稣说：你务要至始忠心。我们的心单单仰望主，我们的心单单依靠主，我们的心在主里面，所以我们就能够战胜苦难。在这里主耶稣说：你们要受的苦难不要怕，这是非常重要的事情。主耶稣说：我知道你的患难，我也知道你的贫穷，其实你不贫穷，是非常无助的。这里告诉我们，当我们在苦难当中的时候，就这苦难是一个逼迫，就逼迫也是叫我们变成贫穷。在现在这个新冠病毒的影响之下，有的人没有工作了，有的人做生意的人没有生意可做了，很多人在贫穷当中。听说有几间教会没有钱发给牧师生活费，这些牧师也是在贫穷当中，也在痛苦当中。但是我们今天要凭着信心，我们胜苦难，我们要凭着信心真正依靠主，我们胜过贫穷。
钱不是最重要。我们中国人说，钱不是万能的，但是又说一句话，没有钱是万万不能。中国人有一句话也非常重要，贫贱夫妻，贫贱的夫妻啊，百事哀。100件事情里面，或者是任何事情都非常的哀痛。但是我们感谢主，我们的主耶稣也为我们成了贫穷。我们主耶稣叫我们在贫穷当中，我们感受到他的付出。所以当我们在苦难当中的时候，我们因着有信心，我们就不会埋怨；因着有信心，我们也不至于灰心，我们会再接再厉，忠心来跟随主。我们不要怕吃苦，一个怕吃苦的人，他就会更加的受苦。就好像以色列人，他怕面对前面的道路，他们怕进到迦南美地，他们就要离开，以后就走旷野了。亲爱的弟兄姐妹，我们要有一个信心，仰望主的带领。主要带领我们，并不是说我们不会面对苦难，主要带领我们，让我们有一个信心，我们不怕受苦，我们要仰望主，我们依靠主。一个人常常是怕死，特别这个时候面对新冠病毒来袭的时候，一个更怕死的人就更快死。但是我们仰望主的人，依靠主，我们有更多的祷告。祷告有2样，第一样，祷告就教我们有一个很好的属灵的呼吸。我们中国人叫做一种吐纳啊，一个吐纳，一个呼吸。中文和印尼文有些不同。中国人说先呼才吸，把一切的痛苦呼出去，把一切最美好的上帝的恩典、上帝的赐福、上帝所要给我们领受的一切最美好的，我们把它吸进去。中国人讲当庭的吐纳，要吐出去，要纳进来。所以我们有个属灵的呼吸，就属灵的呼吸，照着各起一些属灵的教导来说，我们要歌唱，歌唱也是一个呼吸。一个要学歌唱的人，要学习好好去呼吸。所以有一句话非常重要的，基督徒的歌唱就是基督徒的双倍的祷告。我们在苦难当中的时候，我们要祷告；我们在困苦的时候，我们更加要歌唱，这是我们的胜利。亲爱的弟兄姐妹，主耶稣在对每一间教会都这样说：那得胜的，表明主耶稣要给他的教会必定得胜，这是最美好的。主耶稣要叫我们在祷告当中得胜，所以当我们有个很好的祷告，不是主啊，为什么你不看顾我？我们不必这样的祷告。我们有个更美的祷告是什么呢？主啊，叫我在痛苦当中的时候，仍然能够歌颂你，就好像保罗与希拉，他被下到监狱里面，他被逼迫、被鞭打，无缘无故就把他们抓来，放在监牢里面。在腓立比的监牢里面的时候，圣经这样的记载，又在半夜的时候，他们还不能睡觉，半夜的时候非常黑暗，非常痛苦，但他的心不是在黑暗当中，他们的心仍然在光明当中。虽然在痛苦，但是他们要凭信心胜过苦难，他们要仰望主，他们要祷告主。最美的祷告，双倍的祷告，就是歌唱。他们那个时候在监牢里面，他们2个人彼此带祷，彼此鼓励，他们就歌唱。结果什么呢？监牢就
产生了一个非常大的地震，监牢的门都打开了，他们的链子都消失了。亲爱的弟兄姐妹，这是一个最好的榜样，叫我们在痛苦当中的时候，记得我们不要埋怨，就很不容易的。有的时候我们面对困难的时候，我们忘记了圣经的教导，我们要常常祷告。我们在面对到苦难患难的时候，我们常常忘记了圣经告诉我们要凡事谢恩。上帝安排给我们的多美好，叫我们凭信心仰望主，凭信心依靠主，我们就会经验到主要帮助我们，我们的主要带领我们走一个得胜的道路。亲爱的弟兄姐妹，面对着未来就有两样事情。对于我们有信心的人，当然我们不可能地下地狱，我们有信心仰望主耶稣的爱，主耶稣的牺牲，给我们一个永生的盼望，给我们不至于灭亡反的永生。我们不要忘记约翰福音3章16节，让我们这个时候我们一起来背诵这一节圣经节。上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的人不至灭亡，反得永生。亲爱的弟兄姐妹，基督徒有两种，一种的基督徒，他说他活在世界上是做什么呢？我们是等候，就好像一个人在那边等什么呢？等上天堂，就好像人在医疗室的门外等医生叫护士来叫他进去，等候上天堂，等候的飞机的起飞。他的日子就是等候，在痛苦当中他等候上帝来解决他一切的痛苦。等候的人生常常在最痛苦的时候，他的人生最好是什么呢？最好是死了最好，因为他活在世界上是半死半活，因为他活在世界上他觉得没有意义。但是一个真正的基督徒，一个有信心的基督徒，一个仰望主的基督徒，他就不是在等候被主接起。一个老人家说，我的日子是什么呢？就是等主接我回天家。但是一个真正的基督徒不是这样，真正的基督徒他不是等候回天家，真正的基督徒他在世界上的日子是为主做见证。真正的基督徒的日子是什么呢？他不就知道主耶稣要与他同在，他要经验到主的同在。他知道他活在世界上的日子是在地如天，因为他要遵行主的旨意。就好像主耶稣教导我们的祷告文，我们在地上的日子，我们要遵行的主的旨意，愿主的旨意行在地上，愿主的旨意行在我身上，如同行在天上。因为主耶稣带领我们的日子，就好像主耶稣自己告诉我们，凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得到安息。但是主耶稣再接下去讲一句话非常的重要，你们要负我的恶，你们要学习我的样式，这样你们就必得享安息。因为我的心是柔和谦卑。今天我们要做一个柔和谦卑的人，要好好来听主的话。这里主耶稣对每一间教会有7间教会，最后一句话不但告诉我们要得胜，也告诉我们
我们有耳可听的，就应当听。我们要好好来听主耶稣要对我们说话。我们有一个顺服的心，登山宝训。主耶稣在一个登山宝训的结论是什么呢？就是我们无论如何，我们要听主的话。那听主的话的人，就好像有人把他的房屋建筑在磐石上，无论多么大的苦难来到，仍然很坚固的，仍然不倒塌的。但是，如果一个人听了主的话，不好好的遵守，他就好像他建筑一个房子在沙土上。那当有苦难来到时候，当有风暴来到时候，当有大水临到的时候的冲击，他就完了。今天的基督徒有两样，一个他盼望，这是大家都很喜欢的，就告诉我们要一帆风顺，凡事如意啊，无病无灾。当然我们盼望我们的日子是这样，但是还有一样更好的盼望是什么呢？就是说，虽然有苦难，虽然有大风大浪，但是主耶稣与我们同在。当有一天主耶稣带领他的门徒要越过加利利海的时候，突然间产生了大风大浪，他们门徒怕得不得了。其实他们应该要相信主耶稣与他们同在，就不必怕。主耶稣与他们同在，必定是很平安的。他们怕得不得了，他们对主耶稣说：“主啊，我们要完蛋了，我们要死掉了，你不看顾我们吗？”主耶稣起来，主耶稣顾念他们，主耶稣对风航海说：“平静了吧，息了吧。”风航海都听从他的。有一个最重要的一句话是门徒们说：“他是谁呢？连风和海都听从他了。”这个非常重要。今天我们要看见有三样非常重要的事情，在我们面对苦难的时候。第一样，我们要更加认识我们的主；第二样，我们要更加信靠我们的主；第三样，我们要更加的顺服我们的主。我们要听主的话，我们不要像亚当夏娃一样不顺服。亚当夏娃是我们的祖宗，肉体的祖先，他们是一个不顺服的始祖。但是我们要相信主耶稣，我们相信主耶稣的人，我们有新的生命。我们相信主耶稣的人，我们要学习主耶稣。主耶稣说：“你们要学我的样式。”我们要有心听主的话，就好像主耶稣一样，非常顺服。他要上十字架以前，在客西马尼的祷告非常的美。天父啊，若是可行，就把这个悲、这个苦悲、这个苦难、这个死亡、这个十字架挪开。但是最重要，不要顺从我的意思。我要学习舍己，我要好好的来顺服。主耶稣一个顺服的榜样，非常的美。主耶稣告诉我们，每一位相信主耶稣的人，有三样最重要的，我们跟随主耶稣。第一，我们要舍己，我们要有一个不自私自利的心，要舍弃自己。第二，我们要背起十字架。在任何情况当中，我们不要忘记主耶稣的十字架是非常荣耀。主耶稣的十字架给我们看见了一个更美的盼望。一个真正的基督徒不怕自苦，一个真正的基督徒不怕死，因为有主耶稣已经为我们死，已经为我们复活过来了。我们跟随主的人，不是跟随别的，我们就跟随主，因为我们的主是最宝贵的。
当我们认为我们主是最宝贵的时候，我们心中就不可以有别的主。不要我们要敬拜主，还有一样，我们敬拜钱财。我们的心中认为钱是最重要的，但是我们今天要求主怜悯我们，我们求主帮助，让我们今天成为一个得胜的人，不是一个失败的人。在圣经里提到浪子里头，这个浪子他非常在痛苦当中，为什么呢？因为他变成浪子，他离开了天父的他的父亲，他走自己的道路，他没有顺服他的爸爸，没有一个爱爸爸的心，没有一个愿意和爸爸住在一起，他就变成浪子。以后他就在非常痛苦当中，当他悔改了，那就不同了。今天在我们这觉得非常痛苦的时候，当我们觉得苦难重重的时候，不要忘记，今天主要告诉我们不要成为一个失败的人，我们要成为一个得胜的人，我们不要成为一个有祸的人，我们要成为一个有福的人。亲爱的弟兄姐妹，今天我们不要问为什么我在痛苦当中，但是我们要问，因为主耶稣要告诉我们，我知道你的患难。在这里主耶稣告诉我们怎么样才能够胜过苦难，就是叫我们自始忠心，跟随主，信靠主，顺服主。我们来一起祷告。亲爱的天父，求主怜悯帮助我们，在患难当中，让我们有个信心仰望你，让我们更加认识你，让我们更加爱主，因为你先爱了我们。求主帮助我们成为一个得胜的人，让我们有信心与主一起面对苦难，在苦难当中，求主帮助我们不埋怨，求主帮助我们常常喜乐，求主帮助我们有美好的见证，求主帮助我们成为一个有福的人。信靠顺服的人是真正有福的人。主啊，求你怜悯帮助我们，叫我们知道我们与世界上的人一样，会领到各种各样的苦难，但是我们与世界上的人不同，因为主耶稣你知道我们的苦难，因为主耶稣你要加给我们力量来面对苦难，因为主耶稣你为我们成了一个面对苦难的最好的榜样。因为主耶稣你要我们学习主耶稣一个很好顺服的心，就能够在世界上，当我们活着的时候，虽然在苦难当中，但是天堂领到我们每个人心。我们感谢祷告，奉主耶稣圣名，阿们。Firman Tuhan yang sangat indah yang boleh kita nikmati pada hari ini atas nama seluruh hamba Tuhan, majelis dan jemaat Tuhan, Gereja Kehidupan Rohani, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Irwan Hidayat dari dosen SDT Amanat Agung yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah pertama pada hari ini, dan kepada Pendeta Luther Tan yang menyampaikan firman Tuhan dalam bahasa Mandarin dalam kebaktian kedua pada pukul 10.30 sebentar. Terima kasih juga untuk paduan suara virtual mahasiswa-mahasiswa SDT Amanat Agung yang menjadi berkat bagi kita, nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat sekalian dikasih Tuhan, selamat datang, selamat beribadah kepada kita sekalian, baik dalam ruangan ini maupun di rumah masing-masing. Warta jemaat kami sampaikan bahwa ada berita duka cita Bapak Johan, umur 60 tahun, kakak dari Irwati dan Wansuli, dan kakak ipar daripada Marifat pada tanggal 17 Maret yang lalu, dan telah dikebumikan juga pada tanggal yang sama di TPU Tegal Alur. Atas nama jemaat, kami ucapkan turut berduka cita, Tuhan menguatkan keluarga besar yang ditinggalkan.
berita sukacita, berita kelahiran, telah lahir putri ketiga dari Nico Susanto della Fabrien Ramirez, nama anak Nikolin Elois Zelensky. Ya, ada turunan Rusia sedikit kayaknya. Saudara, iya, pada tanggal 20 Maret yang lalu, selamat berbahagia kepada keluarga Della dan Nico, dan selamat kepada Wikiang dan Betty mendapat cucu yang ketiga. Rabu tetap diadakan kebaktian doa seperti biasa. Saudara bisa mengikuti pada pukul 19 secara live streaming. Firman Tuhan disampaikan oleh Guru Injil Mary Tulai dengan tema disiplin gereja. Dan diingatkan juga Bapak Ibu sekalian, webinar okultisme kedua, seri kedua akan disampaikan pada hari Jumat ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah, saudara-saudara, webinar ini mendapatkan respons yang baik dari banyak peserta yang mengikuti secara live saja lebih dari 200 orang, dan sampai sekarang lebih dari 700 orang yang mengikuti melalui YouTube. Oleh karena itu, saudara, banyak orang diberkati di seluruh tempat, NTT, Kalimantan, Jawa Timur, dan juga di Singapura, Malaysia, Dubai, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan juga Amerika Serikat. Mereka sangat diberkati, mereka WA saya, dan menanti-nantikan webinar pada hari Jumat yang akan datang. Dan kalau orang luar saja begitu antusias, harapan saya Jumat GKR juga mengikuti baik melalui Zoom, atau melalui, kalau saudara mau tanya jawab interaktif, atau melalui YouTube yang GKR Gedong. Minggu depan firman Tuhan disampaikan dalam kebaktian umum oleh Guru Injil Febri Riki Mawuntu dengan tema gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Pada pukul 8 pagi secara live streaming, jemaat bisa mengikutinya. Saudara sekalian, persembahan untuk hari ulang tahun gereja kita yang ke-40 untuk jemaat yang ingin memberikan persembahan HUT GKR ke-47 dan Jumat Agung serta Paskah dapat disampaikan melalui rekening gereja yang tertera di layar televisi saudara masing-masing. Dan kami sudah menerima persembahan baik untuk HUT, untuk Jumat Agung dan Paskah, dan saudara masih ingin memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, demikian juga persembahan untuk pelayanan operasional gereja kita. Jumat Agung diadakan pada tanggal 2 April 2021 pada pukul 9 pagi, dimulai dari hari Kamisnya, tanggal 1 ada doa dan puasa. Jemaat dalam rangka memperingati detik-detik kematian Kristus dan kesengsaraannya, jemaat dihimbau untuk merendahkan diri, dan malam ada doa bersama keluarga masing-masing, dan ada juga doa yang dipandu oleh Badan Pengurus Pusat, supaya seluruh GKR mengadakan doa dan puasa, dan tanggal 1 sampai dengan tanggal hari Jumat Agungnya, supaya saudara bisa berdoa untuk gereja, untuk pemerintah bangsa dan negara, dan untuk banyak hal untuk kehidupan kita masing-masing. Firman Tuhan pada waktu itu bertemakan Pontius Pilatus, seorang tokoh yang penting di dalam penyaliban Kristus. Kita akan merenungkan tokoh ini, bagaimana kaitannya dengan Tuhan Yesus, dan ada perjamuan kudus pada hari itu, jemaat bisa mempersiapkan diri. Pada hari tanggal 4 hari Minggu diadakan hari raya Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Regi Arthur dengan tema makna kebangkitan Kristus pada pukul 8 pagi. Lalu HUT gereja kita yang ke-47 diadakan pada tanggal 7 April 2021 pada pukul 19 secara online. Firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Dr. John Roni Serworwora, dosen ST Baptis. Saudara bisa mengikutinya pada Rabu tanggal 7 pada pukul 19. Jadi sekaligus ini tidak ada persetujuan doa, tetapi ada HUT gereja kita 40, saudara bisa mengikuti acara tersebut. Persembahan GKR ke-47 untuk jemaat yang ingin memberikan persembahan HUT GKR ke-47 dan Jumat Agung dapat melalui rekening yang saya sampaikan tadi, yaitu BCA 5990620602621 atas nama Gereja Protestan Kehidupan Rohani. Atas persembahan
Bapak Ibu sekalian, diucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kita undang untuk bangkit berdiri, baik dalam gereja maupun di rumah masing-masing. Kita akan akhiri ibadah kita dengan menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah tidak pikiranmu kepada Tuhan yang memberikan berkat. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dan saya, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk, saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali pada ibadah yang akan datang.